Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua para penonton yang dihormati. Dalam video podcast ini, kami akan membincangkan topik berkaitan dengan konsep alam Melayu dan teori kedatangan Islam berdasarkan pandangan tokoh dan pandangan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan sembang santai bersama tiga panel di hadapan ini, iaitu saya Muhammad Akmal Hafiz. Nama saya Siap. Dan saya Anak Haji. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan tentang tiga fokus, iaitu konsep alam Melayu, teori kedatangan Islam dan analisis peribadi. Baiklah, kita mulakan dengan konsep alam Melayu yang akan disampaikan oleh panel kita iaitu Haziq. Konsep alam Melayu saya sebutkan di bawah pada dua sejarah dan juga budaya. Kalau kita ambil sudut sejarah, alam Melayu muncul pada satu wilayah yang sangat luas di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Selatan, Thailand, Singapura dan sebahagian India. Kawasan ini bukan sekadar ruang geografi, tetapi juga adalah serantau yang berkongsi bahasa, adat dan cara hidup ialah satu agama Islam. Baiklah, dan aspek budaya pula, masyarakat alam Melayu terkenal dengan nilai bahasa, lisan, kesenian dan budaya. Kita boleh lihat tahu macam mana adat dan budaya berpadu dengan ajaran Islam apabila agama itu sampai ke rantau Melayu. Menurut Datuk A. Aziz Sederhana, budaya di alam Melayu berkembang maju dengan adanya kepandaian dari segi berbuat bangsa dan seni mempertahankan diri. Itulah bukti dan konsep macam mana agama Islam sampai ke alam Melayu. Selain itu juga, masyarakat alam Melayu berkenal dengan nilai bahasa, gotong royong dan hormat yang mengandungi adat dan budaya yang selaras dengan ajaran Islam. Sekarang pun, aktiviti gotong royong mesti kita buat juga kan. Prof. Dr. Nik Hassan Suhaimi Abdul Rahman juga menjelaskan bahawa alam Melayu telah menjadi pusat interaksi berbagai tamadun termasuk India, China dan Arab. Maka, kedatangan Islam bukan sesuatu yang asing. Ia tetap mengaku budaya Melayu dengan cara yang bagus. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Haziq. Sekarang saya akan terus kepada teori kedatangan Islam di alam Melayu. Teori yang pertama ialah teori Arab. Dalam teori ini, tokoh yang menyokong teori ini ialah Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas dan Hamka. Dalam teori ini, mereka berpendapat bahawa agama Islam adalah datang dari tanah Arab ke tanah Melayu seawal abad ke-7 Masehi. Menurut Syekh Naqwi Al-Atas, Islam tersebar melalui perdagangan ulama Arab yang membawa bukan hanya Islam sahaja, mereka juga membawa nilai dan pandangan diri ke dalam alam Melayu. Sebagai contoh, gaya raja, pasai dan sejarah Melayu yang menggambarkan pengislaman raja dan gaya secara langsung oleh pendakwah Arab. Hal ini menunjukkan bahawa semasa Sultan pada zaman dahulu memeluk Islam, rakyat juga akan terus memeluk Islam sebagai tanda kehormatan dan ketaatan kepada Sultan. Selain itu, Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam juga menjelaskan bahawa pendakwah Arab dari Hadramat dan Yaman berperan penting dalam penyebaran Islam secara damai dan penuh hikmah sesuai dengan jiwa lembut masyarakat Melayu. Seterusnya, kami akan terus ke pandangan tokoh dan teori kedatangan Islam dari Gujarat. Tokoh yang menyokong teori ini ialah Snot Hu Gronje dan A.O. Winstead. Mereka berpendapat bahawa penemuan batu nisan dan seni bina masjid telah menjadi satu bukti yang kokoh yang menunjukkan Islam datang dari Gujarat. Walau bagaimanapun, S.Q. Fatimi menolak pandangan ini. Dia memperkenalkan pandangan ini iaitu teori penggal dalam bukunya Islam Comes to Malaysia 1926 tahun. Beliau berpendapat bahawa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudera Pasai menunjukkan pengaruh daripada penggal. Di samping itu, beliau juga menjelaskan bahawa pedagang dan ulama penggal turut menyebarkan Islam melalui perdagangan, dakwah dan perkawinan campur. Seterusnya, kami akan ke bahagian teori Cina. Tokoh yang menyokong teori Cina ialah Profesor Liang Yiji. Dalam bukunya, beliau menyatakan bahawa komiti Muslim Cina telah wujud di pelauran alam Melayu seperti Palembang dan Melaka pada zaman dahulu. Kewujudan komiti ini telah menjadi satu jambatan yang menghubungkan budaya Cina dengan Melayu. Selain itu, ini juga mempunyai fungsi penting yang amat kukuh untuk menyokongnya. Sebagai contoh, penemuan rekod dinasti Ming yang buktikan bahawa komiti Muslim Cina telah menjalankan aktiviti perdagangan dengan alam Melayu sejak zaman dahulu. Namun begitu, tokoh seperti Azu Madi Azhar berpandangan bahawa teori ini tidak menunjukkan asal penyebaran. Dia hanya sebagai kesinambungan yang membuktikan hubungan perdagangan dan budaya antara Cina dengan alam Melayu sahaja. Baiklah, kita akan beralih kepada analisis peribadi tentang teori yang paling yakini berdasarkan hujah akademik dan sumber yang sakit. Memang jelaslah bahawa teori masing-masing, bahawa teori-teori ini punya kekuatan dan kelemahan masing-masing.
pada pendapat saya lebih menokong ke arah teori Arab. Hal ini kerana teori Arab ni mempunyai hubungan yang langsung dengan Islam. Contohnya seperti orang Arab yang duduk di Mekah dan Madinah, jadi dia mempunyai hubungan yang sangat rapat di situ. Namun buktinya adalah bersifat literature dan keagamaan berdasarkan arkeologi. Kalau kita tengok teori Cina pula, teori ini menonjolkan aspek interaksi budaya dan perdagangan Muslim Cina dengan masyarakat Melayu di alam lain. Sebagai pendekatan Muslim Cina menyebarkan agama Islam. Walaupun ada rekod dari Cina yang bahawa Cina ni ada menyebarkan agama Islam di alam lain, tetapi teori ini adalah lebih menunjukkan kesinambungan pengaruh Islam yang sudah berkembang di rantau alam lain. Bagi contoh teori India pula, khususnya teori Bengal, yang lebih menunjuk kepada segi bukti fizikal dan arkeologi. Contohnya seperti kita boleh ambil seperti batu nisan Sultan Malik Al-Sadeh. Itu adalah contoh arkeologi bagi teori Bengal. Dia memberikan asas konkret bahawa pedagang India Timur memainkan peranan yang penting dalam usaha menyebarkan agama Islam. Tapi teori ini adalah terhad kerana terlalu bergantung kepada satu jenis bukti sahaja. Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa Islam ini tidaklah hanya datang dari satu arah sahaja, tetapi melalui jalinan global pedagang, ulama dan budaya. Kesimpulannya, alam Melayu ini ialah wilayah yang kaya dengan sejarah dan budaya. Dia juga menjadi saksi kepada proses Islamisasi yang membina tamadun unggul pada zaman dahulu. Perbandingan teori juga menunjukkan bahawa Islam datang bukan sekadar melalui dagang, tetapi melalui nilai dan ilmu yang membentuk masyarakat yang berakhlak dan beradab. Baiklah, itu sahaja daripada kami bertiga. Terima kasih kepada semua pendengar yang mendengar sembang santai kami pada kali ini. Semoga perbincangan hari ini mengingatkan kita bahawa sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih.